لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مسبب الأسباب ومعتق الرقاب الرحمن الرحيم رحيم المؤمنين منزل الكتاب مالك يوم الدين ملكه لا يفنى وهو السريع الحساب. إياك نعبد عبادة متوكلا على رب الأرباب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم حبيبنا ونبينا وقرة العين سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزحم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita sambunglah pada muka surat 181 lah. Ya, apa yang kita ambil punca di atas sikit tu, ya. Dan lagi setengah daripada dalil nakli, ya, dan lagi setengah daripada dalil nakli yang mensabitkan bagi Allah Ta'ala mendengar, lagi melihat dalil sifat sama' dan sifat basar, yakni firman Allah dalam surah Taha ayat 46, innani ma'akuma asma'u wa ara. Itu dia, ya, bahwasanya aku serta kedua kamu, aku mendengar dan aku melihat. Jadi sifat sama' dan basar, sifat sama' dan basar tidak dapat dihujah dengan dalil akal, ya. Hanya dalil akal kita boleh ambil secara global lah, secara ijmal, yakni bila kita ada penglihatan, kita ada pendengaran, tentulah yang mencipta jadi kita juga pasti wajib bersifat dengan mendengar dan melihat, begitu saja. Makanya dikuatkan oleh dalil nakli Quran, dalil Quran nakli. Jadi firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara, bahwasanya aku serta kedua kamu, aku mendengar dan aku melihat. Yakni ayat ini turun atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana menghikayatkan firman-Nya kepada Musa dan Harun, mengkisahkan tentang Musa dan Harun. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala akan keduanya pergi kepada Fir'aun, bahwasanya dia amat zalim lagi melampaui ahad. Ayat ni kita tengok 46, kita lihat pada ayat 42 surah Taha, daripada puncanya ayat 42 surah Taha sampai ayat 46 ni lah. Daripada ayat 42 surah Taha tu kata Allah, izhab anta wa akhuka, pergilah kamu dengan saudara kamu, ya, bi ayati taniya fi zikri izhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu ayat dia, ayat 42 ayat 43. Pergilah kamu wahai Musa beserta saudaramu Harun dengan membawa ayat-ayat kami, ya, dan janganlah kamu berdoa lalai dalam mengingatiku, kata Allah. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdoa kepada Fir'aun, ya, sesungguhnya dia adalah melampaui batas.
Jadi Allah perintah kepada Musa dan Harun, ya. Dan ketika itu Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa nyatakan kepada Allah, beliau bimbang, ya, Firaun akan melakukan apa-apa suatu ke atasnya seumpama menzalimnya atau membunuhnya. Itulah kata Allah, jangan bimbang. Kata Allah lagi pada kedua-duanya, faqula, kedua-dua kamu, lahu qaulan layyinan, maka bercakaplah kedua-dua kamu dengan lemah lembut. Firaun bercakap lemah lembut, ya. La'allahu yatazakaru aw yakhsha. Dengan kerana lemah lembut kita bercakap dengan tertib, lemah lembut, orang mau dengar lah bercara. Maka tu apabila kamu bercakap dengan lemah lembut, qaulan layyinan tadi ini, maka ini akan memudahkan dia ingat ataupun dia jadi takut. Nampak? Kalau bercakap kasar, lagi dia tak terima lah. Dia pula ada kedudukan, kan? Raja. Jadi makanya, dan dia pula sebut diri dia sebagai Tuhan. Jadi itu masalah dia, maka kenalah dengan berlemah lembut. Jadi maka itulah yang dibawa dalam kitab kita ni. Ya, maka menyuruh oleh Allah Ta'ala akan keduanya pergi kepada Firaun, bahwasanya dia amatlah zalim melampaui had. Maka berkata kedua kamu kepada Firaun akan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan jaga ia atau takut ia akan Allah Ta'ala. Maka sembah keduanya, ya Tuhan kami, bahwasanya kami takut disegerakan dengan bunuh dan azab atau ia zalim akan kami. Firaun bila kami pisau dia pergi dakwah kepada dia, mungkin dia akan menzalimi kami, akan membunuh kami. Nampak tak? Kerana dia tak suka lah. Maka firman Allah, jangan takut kedua kamu, bahwasanya aku serta dengan kedua kamu. Tu yang kata Allah tu, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tu dah ayat dia. Aku serta kedua kamu, aku lihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu. Maka datanglah keduanya kepada Firaun, maka berkata baginya oleh Musa. Ini rangkaian antara dakwahnya Nabi Musa dengan kalimahnya yang begitu mulia, kata-katanya begitu indah. Adakah bagi kamu suka pada bersuluh? Maknanya kembali kepada jalan-jalan yang soleh, ya, serta Tuhan kamu. Maka sungguhnya telah mengikut engkau akan nafsu engkau 450 tahun. Ya, Musa bercakap ni dengan Firaun. Firaun ni ada 10 orang. Ya, Firaun ni ada 10 orang. Ya, jadi yang bercakap dengan Firaun ni Tut'an Kamun nama dia. Tut'an Kamun, ya. Dia ni Firaun yang termuda dalam 10 orang. Dia naik takhta umur dia 10 tahun. Dia mati umur 20, tenggelam dalam laut. Dialah yang menentang Musa, ya, muda. Di antara Firaun yang termuda, dia inilah. Bapa dia Ramses yang kedua. Ramses yang kedua ni yang kata isteri dia Asyah, yang dapat pungut Nabi Musa, ya, di sungai Nil tu. Asyah suami dia adalah Ramses yang kedua. Jadi Firaun Ramses yang kedua. Ya, jadi bapa angkat Nabi Allah Musa adalah Ramses yang kedua. Masa itulah, ya, Nabi Ramses ni dapat satu anak ni dengan gundik dia. Dapat anak dengan gundik, bukan dengan Asyah, dengan gundik dia. Dapatlah budak ni yang kata tu anak Amun tu. Dia naik takhta umur 10 tahun. Bila bapa dia mati, Ramses mati, maka dia pun naik takhta jadi raja Mesir, Firaun. Orang muda, ya. Jadi Firaun orang muda ni tahu sajalah. Baran dia lebih semuanya lebih belakang, kan. Jadi bila Musa pergi seru dia, cukup marahlah. Itu jadi ceritanya tadi ini. Maka Musa pun mohon kepada Allah, ya. Dan dia juga pitah bercakap. Firaun dan kamu ni dia pitah bercakap fasih, ya. Jadi maka itu Nabi Musa mohon kepada Allah. Nabi Musa pula tidak fasih. Satu kelemahan Nabi Musa ni dalam semua rasul-rasul, dialah yang agak
ada sedikit kekurangan pada segi lisan berkata-kata dia bercakap, ya. Jadi tang tu ada lemah sikit sebab lidah dia melecup kena api. Pak angkat bapak dia punya cerita lah ni. Masa Nabi Musa duduk kecil lagi, duduk merangkak apa semua, dia pergi kacau bapak angkat dah. Tiap-tiap kali bila Ramses duduk di dalam balai Romsri tu, dia ni mari dia pergi tarik kursi jatuh orang tua tu, nampak ya. Dia pergi tarik kain kawan tu, nampak. Dia buka kasut kawan tu, nampak dah ya. Macam-macam perkara dia buat. Ramses kata kat Asia, hang tengok budak ni memang daripada awal dia menentang aku, nampak tak? Asia kata budak, memang budak-budak dulu tu, nampak tak ya. Mai kita cuba uji tengok. Tu satu hari Ramses ni dia buatlah dua dulang. Satu dulang dia bubuh korma, satu dulang dia bubuh bara api, nampak tak? Dia kata lepas budak ni, lepas Musa tu. Tengok dia mangkak. Jadi kebetulan Musa pula mangkak pergi dekat korma. Dia mangkak dekat korma tapi dekat api. Jibril tolak dia. Tolak Musa pergi ke api. Nampak tak? Mula tu Ramses kata budak ni memang budak ni jahat. Tengok dia nak pergi, dia tahu nak makan korma. Nampak tak? Jadi bila Jibril tolak, dia pergi ke api, Ramses terkejut lah. Nampak tak? Dia pergi ambil bara api pun dalam mulut. Nampak tak? Melecup dalam mulut dia. Tu Asia kata tu lah budak ni, dia tak kerti. Dia tengok menyala api merah-merah elok, dia pergi ke api. Dia bukan kerti budak. Yang tu lah Ramses pun turun balik lah, marah dah. Tu cerita dia kata jadi, maka melecuplah lidah dia. Dia bercakap tu kurang fasih berbanding abang dia Harun. Jadi Harun jadi akan jadi juru cakap kepada Nabi Musa. Sebab tu ada doa dalam surah Toha tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, bukalah dada aku ni. Minta buka dada, bagi lapang dada ni ya. Wa yassir li amri, mudah urusan aku. Ya. Kemudian bukalah belitan lidah aku, yafqahu qawli, supaya dia boleh faham, Firaun boleh faham apa aku kata. Ni minta doa kan. Tu cerita dia tadi ni. Itu memberi arti bahawa Nabi Musa ada kelemahan pada lidah, maka Nabi Harun bercakap dengan Firaun. Nabi Harun bercakap ya. Itu dia dalam dakwah ni. Jadi bila bercakap tadi ni, itu yang kata di antaranya kata Nabi Musa, keduanya berkata kepada Firaun ya tadi ni, aku serta kedua aku lihat, kata tadi firman Allah SWT, maka semuanya telah mengikut engkau akan nafsu engkau 450 tahun. Daripada Firaun yang pertama sampai kepada Tut-Ada-Amun tu, pemerintahan Firaun berjalan selama 450 tahun. Ya, 450 tahun. Antara Ramses, sebelum Ramses ada lagi 3 Firaun, 3 Ramses yang keempat, Tut-An-Amun yang kelima. Jadi 5 Firaun memerintah ni makan masa lebih kurang dalam 450 tahun. Sebelum Ramses, sebelum Firaun, Mesir diperintah oleh raja yang bergelar Namrud. Namrud ni masa Nabi Ibrahim, keturunan raja-raja Namrud yang memerintah Firaun. Habis, hilang dah semua keturunan Namrud, naik pula Firaun. Nampaklah, Firaun pun memerintah 10 Firaun. Dalam 10 Firaun, seorang saja yang Islam. Nampaklah. Sebab tu di istana Firaun ni ada tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Kibti, bahasa Mesir ya. Mesir tua Kibti, bahasa Nabi Daud lah. Itu dia. Jadi maknanya itu di antara sedikitlah sirah tentang Nabi Allah Musa ni. Lepas daripada Firaun 10 tu, baru naik pula raja lain, Dikyanus. Dikyanus ni yang ada 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Nampak tak? 7 orang pemuda Kahfi ni, raja yang merintah Mesir tu Dikyanus, yang cukup zalim. Dia suruh sembah dia juga sebagai Tuhan. Nampak? Jadi larilah 6 orang pemuda daripada Mesir tu. Yang jadi cerita ni di Mesir lah. Ya, mereka berhijrah
nak pergi sampai kepada satu perjalanan yang jauh, mereka singgah di satu tempat penternakan kambing. Nampak ya, kebetulan penternak kambing tu orang muda juga berminat nak ikut depa, maka dia pun tinggal penternakan tu, dia ikut depa 6 orang ni. Ya, jadilah 7 pemuda. Dan mereka pun singgah di mana? Di Jordan. Mengikut kajian sejarah, ada 6 tempat yang diduga jangka. Kata di situlah tempat-tempat mereka yang mereka singgah. Jadi yang antara 6 tempat tu yang termasyhur, yang kuat, banyak dia punya alamat-alamat tu ditunjuki oleh Al-Quran, iaitu Jordan yang ada sekarang lah. Jordan lah, itu yang paling kuat. Dengan seekor anjing yang duk jaga ternak tu pun ikut tuan dia sekali. Jadi 7 orang. Ada sebut dalam kitab Tok Janggut. Tok Janggut pahlawan Melayu, pahlawan kebangsaan. Era Mat Kilau lah. Dia matilah, tapi dia mati kena gantung, ditembak oleh orang putih di Kelantan. Tok Janggut ni ada tulis kitab, orang alim dia. Ada kat saya 3 kitab dia. Dalam tu ada cerita pasal kita rawit kita nama 7 orang Ashabul Kahfi ni. Dia kata barang siapa yang hafal, ingat nama mereka, bawa ingatan sentiasa, orang ni tak akan kena bencana yang besar. Nampak tak? Itu dia tak akan kena terbakar, tak boleh kena karam, tak boleh kena apa-apalah yang kita kata tadi ni, bencana besar terpelihara. Dia hafal 7 nama. Kata Tok Janggut lah, tuan panjangan tanya hadis kat saya. Tok Janggut kata dalam kitab dia, orang alim, dia pun tak bawa hadis, dia bawa terus rangkaian tu saja. Kemudian kalau 7 nama ni kita simpan dalam rumah, insya-Allah rumah kita terpelihara, tak terbakar. Nampak tak? Itu antara kelebihan 7 nama lah. Sampai sendiri lah. Jangan kata apa nama Syekh Umar Al-Bantin, Nawawi Al-Bantin sebut dalam kitab dia pula, dia kata hanya hafal nama Nabi Allah Khidir AS, nampak tak? Kamu akan terpimpin kepada jalan syurga. Berat sikit tu lah. Nampak? Orang yang hafal Nabi Allah Khidir punya nama, ada 5 nama dia tu, ada dalam rangkaian nama dia tu. Bila kita hafal nama dia, duk ingat bawa nama dia, jadi ni, maka kita akan terpimpin kepada jalan syurga. Bukan masuk syurga, terpimpin ke jalan syurga. Nampak tak? Akan dapat jalan-jalan dia menuju kepada syurga. Itu kelebihan. Wallahu a'lam. Ada lagi, banyak lagi Tok Janggut sebut ni dalam kitab dah. Abang ambil lah apa kalau nak baca apa tak jumpa kitab. Tak, abang ilmu tu tersimpan. Nampak tak? Abang ambil lah. Nak pakai, nak percaya, sudah lah kan. Bukan saya suruh ikut. Tok Janggut kata ada kitab dah. Lagi dia kata, jadi ni lagi dia kata, orang yang hafal 5 orang bagi mandi Nabi SAW. Keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah, 5 orang yang bagi mandi Rasulullah. Nampak tak? Orang tu tak akan kena penyakit mata. Soai orang putih panggil, mata merah. Mata dia merah, nampak? Tak boleh jangkit. Dia adik-beradik campak. Sakit mata ni orang putih panggil soai. Itu dah orang yang hafal 5 nama orang yang bagi mandi Nabi tu. Nampak tak? Dia tak akan kena penyakit mata. Itu dia. Itu kelebihan-kelebihan berkatnya mereka ni tadi ni. Nama-nama ni baca Ashabul Kahfi itu jelas. Sebab Al-Quran sebut mereka ada Quran. Itu tinggi dia punya nilai. Baik. Itu dia Baik, itulah kita sentuh bila sikit isi kandungan dalam kitab Tok Janggut tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sebagai sedikit tambahan ilmu lah. Boleh terima, amal. Tak mau terima, sudah. Jangan kata benda ni tak ada hadis Ustaz merepet. Jangan kata begitu. Tidak.
kita terima. Itu kenyataan sesuai sumber dia, sumber kitab dia, termasuk dengan kitab yang diterang oleh Syekh Nawawi Al-Banti. Balik kita kepada Firaun tadilah. Jadi Firaun yang menentang Musa tu adalah Tut An-Amun. Dia naik takhta umur 10 tahun, muda belaka, muda sangat-sangat muda ya. Dialah yang tenggelam di Laut Merah, yang kejar Musa, yang menentang Musa. Nampak dah? Bapa dia tak dan, bapa dia dah tua masa tu Musa kecil ya, belum dewasa lagi. Jadi tak ada lah dakwah Musa kepada bapa dia, bapa tua. Jadi dakwah Musa kepada sesudah dia pergi ke Madian ya, di mana Nabi Musa berangkat ke Madian oleh kerana dia nak lari daripada kejaran polis Firaun nak tangkap dia. Pasal dia sepak, dia tampak satu orang mati ya, orang Kibti, orang Mesir, dia tampak orang tu mati ya, nah, tampak ada sebut dalam Quran tu, dia tampak kan macam mana tampak boleh mati ya, tu ada kira tu. Ulama cari pasal apa Nabi Musa sepak boleh mati apa, tak mana ada ayat, dia cari-cari jumpa ayat dia, nampak kita baca amal ayat tu tiap-tiap kali habis ayat sembahyang. Habis ayat sembahyang, ayat bekas ayat sembahyang tu, takat tu sudah dengan cerita lebih. Nampaklah ya. Amal dia sepak orang boleh mati juga baik. Tengok ya. Semua tu daripada Quran. Ulama-ulama dia cari pasal apa Nabi Musa sepak. Sepak bukan kata sepak kuat ya. Mati. Nampak apa dia buat ni? Ayat apa dah ni? Tu ada ayat. Kan? Sayyidina Ali, dia punya pedang saja ada 10 kg. Kata ulama ada 15 kg. 15 kg punya pedang nak bawa. Ya, tu dia. Duk. Bukan senang nak bawa pedang 15 kg. Apa amalan dia? Tu inilah amalan yang sepak mati. Nampak tak? Dia kena amal. Bila kita habis-habis sembahyang, bekas ayat wuduk tu, tu ada cerita dia lah. Ada kod ayat dalam Quran kita kena ambil. Nah, urut B, jaga jangan duk pukul orang. Cucu-cucu ke anak-anak kan jangan nak pergi sepak. Tak tu pasal ya. Banyak kita kena sabar tu ya. Tu dia baru boleh. Tu dah. Baiklah takat tu sudah dah. Jangan minta kat saya dah ayat tu. Nak minta kena bayar. Kurang-kurang RM10 suku gerai. Oh, ayolah gurau ya, betul ya lah. Kalau kau berhajat semua aku bagi. Tapi ingatlah dia punya pantang tu lah. Jangan pergi bukit orang nak tu lah. Kena sabar sungguh-sungguh. Tangan tu kena simpan sungguh-sungguh. Tak boleh main-main tu sepak pada budak-budak jangan. Nampak? Mati pula tu ni. Kacau lah. Tu dia. Wallahu a'lam. Sambung lagi ni. Sampai ke situ lah kita kena kuasai pengajian kita Baik, sambung. Jadi makanya yang kita sebut Firaun tadi, dikata tadi ini ya, maka semuanya telah mengikut engkau akan nafsu engkau 450 tahun, maka ikut olehmu akan dia setahun. Nampak dah? Harun kata kepada Firaun, ikutlah dia Musa ni, ikut dia setahun pun cukup jadilah, nescaya diampun akan segala dosa kamu. Maka jika tiada, sebulan pun tak apa dah ikut, sebulan pun tak apa. Nampak tak? Ya, maka jika tiada 7 hari seminggu pun tak apa. Maka jika tiada 1 hari pun boleh ikut, 1 hari sudah ikut Musa. Itu dia dakwah dia. Maka jika tiada, maka 1 saat, itu dia. 1 lahzah ikut dia. Maka jika tiada, kata olehmu pada nafsu satu jua, kata pada diri kamu sendiri, la ilaha illallah. Boleh tak? Yang tu saja. Hang tak mau ikut tak apa, hang kata yang tu sudah, la ilaha illallah. Nampak tak? Maka adalah bagimu itu jumlah daripada orang yang bersuluh, orang yang telah menempuh jalan-jalan soleh, dan tiada dihilang muda kamu dan tiada muda kamu. Kamu muda nanti. Itu kita cakap yang kita hantar yang kata Firaun muda. Pasal Musa tengok dia tu muda. Makna kata akan kekal muda kamu. Dan tiada hilang kaya kamu, dan tiada ditanggal daripada kamu kerajaan kamu melainkan mati. Kamu akan kekal memerintah kecuali kamu mati. Maka tanggallah kerajaan kamu dan kekal bagimu lazat yang amat besar, makan dan minum dan berkahwin hingga mati, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga. Firaun ni tak kahwin lagi lah. Anak Toda lah yang lawan dengan Musa ni, yang kata tu anak Amun tu ya. Itu dia.
Maka mengelakkan Firaun akan perkataan Nabi Musa, Musa bercakap, Harun bercakap begitu punya lembut dengan menyebut dia punya kelebihan-kelebihan. Kalau hang beriman ikut Allah, apa keadaan kamu akan jadi muda, kaya, kamu kekal, kerjaan kamu kekal, bagai-bagai. Maka adalah adat Firaun tiada yang memutuskan suatu pekerjaan jika tiada hadir Haman. Itu dia. Firaun ni pula, apa-apa keputusan dia nak putus, dia kena tanya Haman dulu, menteri dia. Haman tu Perdana Menteri, nampak? Jadi dia dah terima dah. Bila kata tadi, bila dakwah yang dibawa Nabi Allah Harun AS kepada Firaun, sebenarnya Firaun dah termakan dah. Dia dah memang nak ikut. Tapi dia kata nanti aku nak kena tanya dekat Perdana Menteri aku dulu. Apa perkara dia buat pun, keputusan dia nak putus, dia akan bertanya lebih dulu kepada dia punya menteri lah, Haman. Tunggu datang Haman. Marilah Haman. Masa bercakap dengan Musa tu, tak ada Haman. Haman tak ada di situ. Maka kata tadi ni, memutus suatu pekerjaan jika tiada hadir Haman kerana ia wazir yang amat besar baginya. Dan padahal ia ghaib pada waktu itu. Waktu itu Haman tak ada. Masa Musa dengan Harun dakwah dia, tidak ada Haman. Dia kena tunggu Haman lah. Ya. Maka tatkala datang Haman, maka ia mengkhabarkan dengan menyuruh oleh Nabi Musa, habaq kat Haman lah, kepada dia habaq kat Haman lah. Tadi dua orang mereka ni mai, Musa dengan Harun mai seru aku begini dia kata lagu ni kepada aku, jadi aku cadang nak ikut mereka lah. Aku sudah berhasrat aku nak ikut mereka. Firaun, Haman kata apa? Ya. Maka berkata Haman baginya adalah, aku berkehendak mengikut akan dia. Maka berkata Haman baginya adalah, aku lihat bagimu itu berakal, punya tilik. Nampak tak? Aku tengok kamu memang orang yang tinggi akal, orang yang cukup teliti dan perhatian. Engkau itu adalah Tuhan. Engkau Tuhan. Tuhan engkau berkehendak bahawa ada bagi kamu Tuhan yang lain. Apakah kamu nak ada orang lain jadi Tuhan? Kamu dah jadi Tuhan dah. Kenapa kamu nak tengok lain pula, nak jadi Tuhan lain pula kah begitunya? Bagi kamu Tuhan yang lain dan kamu disembah oleh orang berkehendak kamu menyembah akan Tuhan yang lain. Nampak? Sedangkan kamu orang sembah pada kamu jadi Tuhan. Apa sekarang pula kamu nak kena sembah pada Tuhan lain? Berkata Firaun, perkataan kau itu benar. Itu dia. Habis. Inilah jadi Firaun tu yang kata tadi ni binasa kerana menteri dia. Dalam Quran ada sebut banyak malaul a'la. Kalau kita sebut Quran, kalimah malaul a'la tu dia lah tu semua. Nampak ya? Maknanya pembesar-pembesar negara dulu lah, raja-raja dulu. Mereka jadi melampau bukan pasal apa? Pasal orang menteri mereka yang punya masalah. Menteri itulah angkat mereka mengapi-api dengan mereka sehingga mereka tak tahu nak turun. Nampak? Tak tahu nak rendah diri, tak tahu nak turun. Maka itu jadilah berbagai macam keburukan dalam kalangan mereka. Maka engkau Tuhan dan akhirnya. Maka berkata Firaun, perkataan kau itu benar. Lalu dihimpunkan tenteranya, maka menyeru ia serta berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, ana rabbukumul a'la. Yang tiada Tuhan melainkan aku. Itu cerita dia lah. Jadi riwayat ini dibawa nak bagi tahu kata bahawa Allah bersifat dengan mendengar dan melihat. Bila Allah kata, bila Firaun Musa dengan Harun pergi menyeru, pada Allah kata, pergilah menyeru, seru dia bercakap dengan baik-baik dekat dia. Aku dengar apa yang bercakap semua, aku dengar dan aku bersama dengan kamu. Ini ma'akum, aku bersama dengan kamu. Itu pentingnya, kita kena fahamlah. Jadi maknanya itulah dalil kepada sifat sama' dan sifat basar. Habis. Sekarang kita masuk pula dalil harus bagi perbuat mungkin. Ini sifat harus bagi Allah SWT. Sifat harus. Ini paling penting sekali kita umat Islam ni. Umat Nabi Muhammad SAW yang punya akidah. Perkara yang paling pokok dalam akidah ni, sesudah kita mengenal sifat-sifat Allah, yang wajib mengenal pula sifat-sifat Allah yang mustahil, maka wajib pula kita mengenal sifat harus bagi Allah, sifat jaiz. Sifat jaiz tu ada hubung kait dengan kita. Sebab dia di bawah takluk sifat kudrat dan sifat iradat. Sifat kudrat, iradat, fokus dia, takluk dia lah. Kalau dalam kitab dia panggil takluk. Kalau secara bahasa baru kita faham, dia fokus dia adalah
makhluk. Seluruh makhluk ni yang wujud yang diadakan oleh Allah Ta'ala tadi fokus daripada sifat kudrat. Sifat kudrat dia fokus kepada dua. Dia hanya fokus kepada yang harus, tidak fokus kepada yang wajib, tidak fokus kepada yang mustahil. Itu bahasa dia. Dia fokus hanya kepada yang harus, yakni yang lain daripada Allah yang disebut sebagai mumkinat. Jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala ni kita seluruhnya disebut sebagai mumkinat. Boleh ada, boleh tidak. Dulu ada, dulu sekarang tidak. Sekarang ada, akan datang pula tidak. Ada benda yang belum ada lagi, boleh jadi ada. Ada benda yang bakal diadakan. Itu masuk dalam mumkinat. Mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal wujud, mungkin sayujad, mungkin alimullahu annahu lam yujad. Itu 4 mungkin ni tertakluk di bawah sifat kudrat. Jadi Allah yang buat bagi ada. Jadi adakah wajib bagi Allah mengadakan? Ini yang kita nak baca sekarang ini. Dan ada pun dalil yang harus bagi Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia itu, berkata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, Syekh Sanusi dalam Matnul Kubra kitab dia lah. Itu nukilan yang kita baca, kitab Umul Barahin yang disadur, yang disaring oleh Syekh Wan Zainal Abidin Al-Fatani Tuan Minal rahimahullah ta'ala anhu. Dia ambil daripada kitab Umul Barahin yang ditusun matanya oleh Syekh Sanusi. Dia panggil Matnul Kubra. Baik. Dia kata apa? Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala. Nampak tak? Dan adapun tanda keadaan berbuat mumkinat atau meninggalkan dia itu harus pada haknya ta'ala. Bukan wajib. Bukan wajib, harus. Ya, bukan wajib. Jadi pada hukum akal kita ada satu bahagian jaiz, harus. Itu dia. Banyaklah harus tu. Jaiz nadhari, jaiz daruri, jaiz jaiz, macam-macam lagi ada Quran jaiz tadi. Maka dia kata musannif, fali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa dzalika la yu'qal. Ini perkataan Syekh Sanusi, ya. Dia kata apa? Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atasnya Allah Ta'ala itu suatu daripadanya pada akal atau mustahil, atasnya suatu daripadanya pada akal, saya bertukar, mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil, dan demikian itu tiada menerima oleh akal. Kita tak boleh faham lagi apa dia kata ni. Itu kita perlu kepada dia syarah dia, ya. Bermula takrir, perakuan daripada dalil. Takrir ni perakuan daripada dalil yang tersebut itu, bahawa engkau kata jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada akal atau mustahil atasnya suatu daripadanya pada akal, dan saya bertukar, mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Tetapi bertukar mungkin jadi wajib atau jadi mustahil itu batal, tak betul. Maka batil pula wajib atau mustahil atau Allah Ta'ala berbuat mungkin. Macam mana kita nak faham? Di sini kita nak faham tadi, kita kena tengoklah dia punya tadi sifat jaiz. Saya buat satu rangkaian sedikit untuk kita nak mudah faham tadilah. Bahawasanya dia kata Allah seluruhnya tadi ini, ya, ada tunjuk dalil kita lihat dalam Quran. Kalau kita rujuk surah Ali Imran pada ayat 40. Ayat 40. Sebab kita semua pakai logik akal, betul tak? Logik akal ni apa? Tak makan, tak kenyang. Tak tidur, tak lina. Betul tak? Betul? Betul tak? Ya, tak gerak, tak berjalan. Tak berjalan, tak gerak. Betul tak? Betul tak? Ya. Mesti ada sebab. Jadi kita kaitkan sebab musabab. Itu secara lahirnya mengikut hukum azal. Sebab tu kita kena tahu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Nampak? Tiga-tiga hukum ni kita kena kuasai pengetahuan dia dulu, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh beza antara tiga-tiga hukum ni, akan jadi masalah lah pada akidah kita. Nampak tak?
Jadi hukum adat kata betul. Nak manis cari gula. Nampak tak? Nak masam cari asam, nak asin cari garam. Betul tak? Nak pahit cari jadap. Betul tak? Itu dah. Itu hukum apa? Hukum adat. Hukum syarak lain pula. Hukum akal. Ada di situ dia kata harus. Antara wajib, mustahil, harus, dia masuk dalam harus. Nampak dah? Allah boleh berbuat semua. Api memang membakar. Kalau kata api membakar, maka tu jadilah apa nama Allah Ta'ala sebut, kata Allah perintah api. Allah yang jadikan api, Allah yang terbitkan kepanasan kepada api, Allah jadikan tabiat api itu membakar. Betul tak? Maka itu bila dicampak Nabi Allah Ibrahim ke dalam umbun api yang tinggi, ya, tinggi sampai 70 hasta dia kata, ya, punya tinggi, rupun kayu dia susun sampai 1 bulan punya atok kayu tu, 1 bulan punya susun kayu tu. Abang nak campak Nabi Ibrahim pakai manjanik, tekan manjanik. Yang tekan manjanik tu pun semua orang tekan tak boleh naik, kena bagi bapak dia Tara. Nampak tak? Azar, maaf, bukan Tara, Azar bapak dia, bapa angkat. Azar tu bapa angkat, bukan bapa betul. Nampak tak? Azar saja dia letak kaki melantur Nabi Ibrahim. Nampak tak? Masuk di unggun api, tak terbakar. Ini menyalahi hukum adat. Dia khawarikul adat, suatu yang menyalahi adat. Maka Allah nak bagi tahu kata, tiap-tiap perkara, setiap satu itu semuanya adalah pekerjaan Allah. Allah yang memerintah, Allah yang menjadi, Allah yang menghukum, dan ada benda yang boleh jadi mengikut faktor-faktor kemunasabahan, ada benda boleh jadi tanpa faktor kemunasabahan. Contohnya tidak ada sebab dan musabab. Maka itu kita kena faham dulu. Antaranya Tuhan tunjuk satu ayat Al-Quran, ayat surah Imran ayat 40. Kita lihat, qala rabbi anni yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Ini saya ambil ayat ni nak bagi tuan-tuan faham. Tak ada dalam kitab kita lah. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat anak? Dia dah tua. Masa tu umur dia dah 80, hampir 90, Nabi Allah Zakaria, ya. Bagaimana aku boleh mendapat anak sedangkan aku sudah sangat tua? Nampak tak? Dan isteriku pun mandul. Ya, macam mana isteri nak beranak pula? Sebab dia bagi tahu kata dia akan dapat anak. Nabi Zakaria dapat anak. Dia Allah berfirman, Allah kata kepada dia demikianlah Allah berbuat. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Nampak tak? Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Sila muazzin dengan segala hormat untuk mengumandangkan azan, silakan. Tafadhal. La haula wala quwwata. Allah. Marhaban biqauli adhan bisalati, marhaban ahlan. Allahu akbar. Marhaban Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
واجعلنا مفلحين. وجعلنا المفلح. الله أكبر. سيدنا محمدا الفضيلة والشرف والدرجة العظيمة محل الشفاعة يوم القيامة برحمة. حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواله. Balik kita tadi pada ayat 40 surah Ali Imran yang kita sebut tadi ini, apabila Allah dimaklumkan Jibril kepada Nabi Allah Zakaria bahawa dia akan dapat anak, maka dia pun bertanya kepada Allah, macam mana aku nak dapat anak, aku dah tua, isteri aku pula mandul. Jadi dia bercakap, dia bukan hukum adat lah. Jadi Nabi Allah Zakaria bercakap tu atas hukum adat, ya, kemunasabahan secara adat. Berulang-ulang cuba jadi yang sama, berulang-ulang cuba jadi yang sama. Tiap-tiap kali ambil gula bubuh manis, itu berulang-ulang cuba, ya. Macam satu kita bergula tak manis pula, tu apa cerita tu? Nah, ini sudah menjadi hukum adat, tak boleh pakai hukum adat lagi, kena pakai hukum lain. Nampak? Itu cerita dia lah. Jadi maka tu Allah berkata kat dia, jadi kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Demikian Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Itu makna kata harus, bukan wajib bertemu seorang suami dengan isteri, bertemu seorang lelaki dengan perempuan baru nak jadi anak beranak, bukan. Itu secara hukum adat. Nampak tak? Ya. Secara hukum akal harus, nampak tak? Allah boleh berbuat semua. Sebab banyak dah kita perhati di sini, di mana kita sebut di sini, saya buat sikit catatan kita nak faham menanggapi keinginan Nabi Allah Zakaria tadi dengan penjelasan bahawa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, di mana dia akan menciptakan juga faktor penyebabnya atau menciptanya tanpa faktor penyebab. Betul tak? Allah bebas, ya, fa'alul lima yurid, itu nama Allah tu. Satu sifat Tuhan, fa'alul lima yurid, fa'alul mukhtar, itu Allah. Al-fa'ilul mukhtar, al-fa'ilul murid. Allah SWT pencipta yang dia kehendaki, pencipta yang dia pilih. Dia nak buat apa, dia kehendaki, dia sendiri pilih. Nampak tak? Nampak tak? Bukan satu kewajiban, bukan satu benda yang wajib bagi Allah mencipta, menjadi, mengada atau tidak. Sebab tu disebut sifat Harun ni dalam ilmu sifat 20 kita panggil apa? Fi'lu kullu mumkinin aw tarku. Fi'lu kullu mumkinin aw tarku, berbuat mungkin atau meninggal. Mungkin ni makhluk. Nampak tak? Yuhyi wa yumit, menghidup dan memati. Tak wajib, tak wajib Allah menghidup, dan tidak mustahil Allah mematikan. Nampak tak? Faham ya? Begitu juga rezeki. Wa yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Nampak tak? Walaupun kita berusaha, ada jalan-jalan berusaha, ada faktor-faktor penyebab kita boleh mendapat hasil daripada usaha, tapi Allah kehendaki. Ada orang menjaga berjaya, ada orang menjaga tak berjaya. Nampak tak? Ya? Kedai sebelah-sebelah, ini pun kedai mi, ini pun kedai mi. Nampak tak? Seorang nampak laku banyak pelanggan, seorang tak ada pelanggan. Nampak tak? Dua-dua orang Islam, dua-dua berdoa kepada Allah. Nampak tak? Makna kata Allah kehendaki siapa yang dia bagi, dia bagi. Sebab Tuhan itu antara satu bersifat Allah tak masuk siapa nama Al-Qasimu, Qasim. Kita pakai nama Qasim kan? Qasim, itulah Al-Qasimu. Itu nama Allah tahu kan? Pembahagi tunggal. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Tuhan kata sendiri, kami yang bahagi kehidupan mereka di dunia. Nampak tak?
Nak jadi apa dia? Banyak mana rezeki dia? Nampak tak? Itu kata tadi, kita tengok bab rezeki baliklah. Kita kena kisah kepada bab rezeki. Rizqun maqsum, rizqun madmun, rizqun mamluk, kata dia. Rizqun maw'ud. Tengok dalam Minhajil Abidin, kitab tu ada. Ini saya cakap. Tentu baca kitab tu boleh jumpa, kata Imam Ghazali Kubah. Baik, kita balik tadi yang kita nak ambil faham. Jadi maknanya kata faktor tadi, Allah ciptakan banyak makhluk dia. Allah cerita Adam tidak ada faktor, sebab menyebab tidak ada. Ya. Cuma disuruh ambil tanah, dibuat daripada tanah. Nampak tak? Gumbal-gumbal tanah. Ya. Maka Allah tiupkan ruh, jadi Nabi Allah Adam. Perempuan lagi teruk, orang perempuan lagi senang. Perempuan bukan Tuhan buat daripada tanah, tapi keluar daripada sumber tanah tu Adam. Nampak tak? Ya, sesudah 150 tahun tu Adam duduk dalam syurga, duduk melilau 150 tahun. Seorang-seorang dia single. Nampak? Single parent. Duduk seorang-seorang dalam syurga, ya. 150 tahun punya lama. Barulah Allah bagi kat dia tu Hawa. Nampak? Tu Hawa tak sebut kita buat daripada tanah. Nampak tak? Ya? Ketika dia duk fikir macam mana, dia ada syahwat. Syahwat tu sudah ada satu bahagian daripada syahwat. Zunalinasi hubu syahwati minan nisa. Ada, nisa tu ada. Nampak tak? Syahwat tu ada hak nisa, perempuan. Tapi dia tak tahu nisa tu yang mana. Yang mana nisa? Sebab tidak ada modul yang tunjuk sini. Tidak ada satu benda, ya, yang asal tunjuk. Maka itu dia lemah, begitu letih oleh kerana tekanan nafsu syahwat dia tadi. Lena di pokok, sandak di pokok lena, dalam duduk lena tu. Allah keluarkan satu angin daripada rusuk atas, rusuk kanan belah kiri. Dia punya begitu, dia punya bengkok, nampak? Perbetul yang tak boleh, nak pelurus yang tak boleh, nak bengkok pun tak boleh, mudah patah. Nampak? Ini orang perempuan. Daripada sini dia keluar angin. Angin keluar daripada tulang tu, terjengui lah Tok Hawa sebelah lah. Sedap-sedap, yang ni aku mau. Nampak lah, dia cari tu. Nampak lah. Itu dia. Jadi orang perempuan jadi daripada angin. Tulang rusuk. Sebab tu dia punya angin tinggi sikit perempuan ni. Dia naik angin jenuh kita. Kalau sedangkan angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Angin lah makhluk Allah yang paling kuat. Tanah, air, api, angin tu paling kuat sekali. Tanah, air, api, angin. Nampak tak? Angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Nombor 2 tanah, nombor 3 ayam, nombor 4 last sekali api. Yang tu iblis tak tahu. Sebab tu dia boleh sombong depan Tuhan dengan ujub. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nampak tak? Wa khalaqtani min wa khalaqtahu min tin. Jadikan aku daripada api, kau jadikan daripada tanah. Nampak tak? Ini satu kelemahan dia. Dia tak tahu ilmu tu, tak ada ke iblis orang. Sebab dia tak buat benda tu. Benda 4 benda tu dia tak buat sebab dia tak tahu. Dia ambil secara kasar, secara rambang, ya, mengatakan bahawa dia daripada api paling terbaik. Na'udzubillah. Itu kita kena faham tadi ni. Maka jangan ada sifat hujub. Awal-awal dia dah hujub dengan Tuhan sendiri, ya. Baik, maka dikata tadi ini, itu contohnya. Maka Allah jadikan banyak Nabi Adam. Jadi tanpa ada faktor penyebab, ya. Nabi Allah Syis alaihi salam, Syis 41 orang anak tu Adam ni, 41 orang, 40 kembar, 20 kembar jadi 40. Seorang aja. Seorang Nabi Allah Syis ni, dia bukan dilahir oleh tu Hawa. Dia keluar daripada tu Adam. Keluar sama juga tu Hawa keluar daripada tu Adam, Syis pun keluar daripada tu Adam juga. Nampak tak? Itu dia punya uniknya, kelebihan Nabi Allah Syis alaihissalam. Dia seorang jadi Nabi. Nampak tak? Dalam kitab Faraidul Faraid, satu kitab Tauhid sifat 20, dia kata apa? Nabi Allah Syis ni juga dikira sebagai Rasul, 313 orang Rasul. Nampak tak? Ini ada sebutlah. Tapi dia punya apa? Hadis dia adalah lemah, yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, sambung.
Allah sebagai satunya Tuhan memiliki 3 kelompok sifat. Allah ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Artinya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil atas Allah, dan sifat harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena faham betul-betul yang harus tu, ya, sebab dia ada hubung kait dengan kita sendiri, ya. Maknanya sifat jaiz ni, pertama sekali, Allah tidak wajib berbuat sesuatu dan tidak mustahil, nampak tak, meninggalkan sesuatu. Tidak wajib dan tidak mustahil kata Allah. Bagi mengadakan mungkin, membina mencipta mungkin, mengadakan mungkin atau menidakkan. Sebab tu kita kena sebut dalam zikir tu, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak Tuhan melainkan Allah yang asa pada zatnya, ya, sifatnya dan perbuatannya, ya, lahul mulk, baginya segala kerajaan langit dan bumi, seluruh kerajaan, ya, walahul hamd, baginya segala puja-puji, sebab segala yang dia buat tadi, dua pentadbirannya dengan sempurna, nampak. Kemudian yuhyi wa yumit, dia tambah, nampak zikir, tambah yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Makna kata seluruh langit bumi alam yang Tuhan buat milik dia tadi ini, dia yang mengada dan tidak, makhluk dia bagi nyawa ataupun tidak, hidup ataupun mati, itu kerja Allah. Kemudian tambah lagi Imam Ghazali, kita tambah lagi sikit, ada dia punya sanad hadis tu ada sebut, ya, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Tuhan buat semua betul, perfect, tak ada yang silap, nampak? Tak ada yang salah, tak ada yang silap. Itu katanya biadil khair wa ilahil masir, kepadanya akan kembali semua, wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia tiap-tiap satu amat berkuasa. Itu dia. Itu nak faham betul. Boleh nah? Jadi pendek kata, bila kita mengambil kira dimasuk sini yuhyi wa yumit, itu sifat haruslah. Semua tu harus dalam belakang tu. Kembali kepada dia. Juga harus kembali kepada hukum syarak. Ya, ada dalil syarak mengatakan kita akan balik kepada Allah, akan ada kiamat, manusia akan kembali kepada Allah. Betul tak? Itu hukum syarak. Dalil syar'i. Itu dia. Dalil akli, secara akal, hukum akal, Allah punya suka. Nak bagi kita hidup balik ke, nak ada balik ke, nampak? Nak buat balik ke, nak bagi hidup semula ke, nak badakan akhirat, itu kehendak Allah. Bukan wajib bagi Allah kena wujud dan akhirat. Bukan wajib bagi Allah kena buat syurga, neraka. Tak. Nampak? Sebab itu dalam ilmu mantik, kita mengaji ilmu mantik dulu, sebelum tauhid dia ada ilmu mantik, kita mengaji mantik tu, ya. Jaiz nazari dia panggil. Jaiz nazari ini maknanya sah pada akal. Nampak? Dia kena kata dulu tu, sah pada akal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala harus memasukkan orang beribadat, orang yang sembahyang ke dalam neraka. Itu dia. Dan harus bagi Allah SWT memasukkan orang yang derhaka, yang mungkar ke dalam syurga. Nampak tak? Dia kena pilih tu. Itu hukum akal, bab hukum jaiz yang tadi harus pada Allah. Nampak tak? Tapi musannif tambah sikit belakang, pengarang kitab tambah sikit belakang. Maka dirujuk kepada dalil, pada hukum syarak pun. Mesti ada sebab, kerana Allah sebaik-baik pencipta, ya. Takkan orang dah sembahyang elok-elok pituk dalam neraka pula, betul tak? Itu orang ni kata tak betul, ya. Tak betul itu orang ni, ya. Orang sembahyang tu, ya. Allah ada sebut fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Tu apa dia? Kecelakaan menimpa orang sembahyang, bukan orang sembahyang kecelakaan menimpa orang sembahyang. Siapa dia? Yang lalai pada solatnya. Lalai. Ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, apa makna tu? Dia kata lalai, orang ni lalai, pertama sekali dia tak jaga waktu solat. Itu dia. Itu lalai yang pertama, tak jaga waktu solat. Nampak tak? Itu dia. Itu baru waktu. Yang kedua, dia tak jaga segala syarat-syarat persediaan awal bagi solat. Wuduk dia tak kemah, pakaian tak kemah, nampak tak? Aurat tak jaga, kiblat tak cari betul, nampak tak? Itu dia, nampak tak? Lalai yang ketiga, nampak tak? Dalam ni kosong, mata hati dia kelabu, gelap, kabut. Dia tak nampak, ya. Wajhullah, tak nampak perbuatan Allah berlaku atas diri dia. Berlaku perbuatan Allah atas diri dia, tak nampak. Yang ketiga, nampak tak?
Yang keempat, dada dia, dalam jiwa, papan hati dia berselerak dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang keji. Nampak tak? Segala sombong, riak, ujub, takabur, hasad, dengki, khusumat, nampak tak? Hikid, semua ada dalam diri dia. Nampak? Menghadap Tuhan lekeh kotor. Nampak tak? Ya? Dada dia kotor. Tapi disebut wajahtu wajhiya lillazi Allah. Ya? Tapi jiwa dia kotor. Nak kena bersih dalam dulu. Kena cuci. Ya, dia kena ambil tazkiyatun nafs. Ya, membersihkan dia punya jiwa dan nafsu menghadap Tuhan. Sebab kita bukan menghadap dengan jiwa, dengan badan, dengan tubuh kasar. Kita menghadap dengan ruh, dengan hati, dengan nurani, dengan hawa, dengan nafsu, dengan syahwat. Nampak? Dengan ruh. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Itu kita kena cari semua tu. Jadi makanya tadi ini diambil kira oleh musannif, maka kita kena fahamlah. Dalam bab harus ini kita nak ambil faham di sini tuan-tuan. Mari kita baca dululah ya. Saya kupas balik sikit banyak tuan-tuan boleh faham ya. Jadi kata tadi ini atau mustahil pada akal sampai barang perkataan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak, Tuhan patut kena buat yang terbaik. Yang baik-baik semua Tuhan buat. Nampak tak? Tuhan wajib kena buat, bukan patut, wajib kena buat yang baik. Mu'tazilah kata. Maknanya kata orang semayang kena masuk syurga. Itu dia. Orang tak semayang luk masuk neraka. Itu faham Mu'tazilah. Sekarang ni kita panggil liberalism. Puak liberalism dia lebih pakai akal. Nampak tak? Kemunasabahan akal. Tak munasabah dengan akal dia tolak. Walaupun ada Quran, ada dalil, ada nas, dia tak pakai. Itu Mu'tazilah. Ya, dia tak akan pakai. Faham liberalism sekarang. Dulu lama kita panggil Mu'tazilah. Ya, jadi pihak ni mengatakan Allah memang wajib kena buat yang baik. Macam mana wajib buat baik? Kalau orang tak buat jadi apa? Kita dah tahu dah kalau wajib ni kita buat apa hukum? Berdosa kan? Salah. Jadi kalau Allah wajib kena berbuat baik, kalau Allah tak buat yang baik, Allah tak boleh. Lebih ke mana? Itu dia kata tadi ni, tidak wajib bagi Allah buat sesuatu. Kita minta doa. Pagi, petang, siang, malam kita buat dengan syarat-syarat cukup. Bangun malam semayang, tahajud lagi ya, dengan menghadap Tuhan dalam malam hari. Buat pula 12 rakaat. Baca pula surah-surah ayat kursi pula, baca 100 kali. Nak minta hajat, wajib Tuhan kena bagi ya? Dah, kita wajib menzahirkan sifat ubudiyah kita, meminta. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir, berhajat kepada Allah. Sebab tu kamu kena minta, wajib kamu kena minta. Nampak tak? Tapi tidak wajib bagi Allah untuk mengkabulkan doa kamu. Nampak tak? Jadi Tuhan tak kabul doa, ada pasal. Tapi macam mana pun Nabi dengan penuh rahmat beritahu Allah kabul doa tu. Nampak tak? Sebab ada nama-nama Allah dalam Quran. Nama-nama dalam 99 nama tu yang dikhaskan untuk mengkabulkan doa hamba-hamba dia. Antara yang sifat apa? Nama apa? Al-Wajibu. Itu dia. Bukanya. Siapa 9 nama Allah? Al-Wajibu tu memustajabkan doa. Nampak tak? Itu dia kata. Tapi Tuhan tak syarat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hamba aku bertanya soal kepada aku, pasal apa doa aku tak makbul? Pasal apa aku minta tak dapat? Katakan aku dekat. Inni qarib, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, mengabulkan, memperjakan segala hajat yang dia minta. Syarat falyastajibu li, fa syarti, fa tu fa syarti, syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ada dua iya nisbah di belakang. Hendaklah mereka menyempurnakan segala kewajiban yang wajib bagi aku. Nampak apa yang aku perintah? Sembahyang kena buat, puasa kena buat, benda wajib kena buat. Wal yu'minu bi, dan mereka kena beriman langsung kepada aku. Nampak tak? Jangan bergantung kepada yang lain. Itu dia ada tauhid qasdi wal iradah yang kita bawa dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta orang lain. Nampak tak? Isti'anah langsung kepada Allah. Itu kena ada pegangan dia tadi, baru Tuhan makbul. Ada syarat. Dan Nabi beritahu lagi 3 cara Tuhan makbul. Pertama, kita minta A, dia bagi A. Kita minta hijau, dia bagi hijau. Nampak tak? Tak ubah. Kedua, kita minta A, dia bagi B. Nampak tak? Pasal B lebih baik daripada A, kita tak faham ya?
Benda yang patut hang kena minta, hang tak minta. Benda yang tak kena hang minta, maka tu aku bagi yang patut hang terima. Nampak cara dia? Itu doa yang kedua. Tuhan makbulkan doa cara tu. Dia makbulkan doa cara tu. Yang kedua. Yang ketiga, Allah taruh bagi dia akhirat. Aku bagi dia dunia, dia ligo. Nampak tak? Itu dia. Aku taruh dia akhirat. Itu dia. Itulah. Macam tadi kita minta A, dia bagi B. Dia tak bagi kita, dia bagi anak kita. Bagi kita je noh. Nampak tak? Itu dia. Dia bagi ke anak kita. Anak kita tolong bagi kat kita. Nampak tak? Aku nak pakai kereta, tak pernah tak ada can nak pakai kereta. Daripada mudah sampai kereta duk pakai gerek itulah. Tak gitulah. Satu hamba Allah duk kira, duk kerja kilang gula. Sahabat saya lah, nampak tak? Anak sebelah duk kayu peskat. Dia kerja kilang gula. Nampak tak? Tak pernah rasa motor, tak pernah naik motosikal, tak pernah rasa kereta dan tak terlintas nak naik kereta. Nampak tak? Tapi teringin dia kata, waktu tengok orang naik motor teringin. Nak beli tak mampu, kereta lagi tak mampu. Nampak tak? Tapi minta juga kepada Allah, bagilah kat aku sikit kemudahan sikit lah. Allah bagi, tapi bagi kat anak dia. Anak dia beli kereta kat dia. Nampak tak? Tu dia. Dah beli kereta, dia pula takut nak naik pula. Tu dia. Tengok kita perhati. Tu saya kata tadi, hang dah minta dah, tapi Allah tak bagi, hang bagi. Dia bagi kat hang ikut. Nampak hang dia berderai kereta tu, anak-anak semua dimakan tak makan habis. Tu banyak cerita. Maka tu Allah ganti. Itu konsep yang kata tadi. Doa minta A, Tuhan bagi B. Nampak tak? Ya, tu dah. Contohlah. Kadang-kadang kita minta satu benda tu baik. Nampak tak? Ya Allah, bagilah aku sihat afiat. Nampak tak? Aku nak pergi Mekah, dah dipanggil tabung haji, dah panggil dah, masuk sistem nama aku nak pergi Mekah buat kerja haji. Ya Allah, engkau bagilah aku sihat afiat. Minta sihat tak? Minta besok jatuh masuk hospital. Nampak tak? Dia kata dia minta sihat, Tuhan bagi sakit. Dia kata apa? Aku tak pergi Mekah tahun ni. Dia lah. Dia minta sihat, rupanya dekat dia tu ada penyakit. Tersimpan penyakit dekat dia tu, ada penyakit yang dia tak faham, dia tak sedar. Sedang menjerak penyakit itu pada diri dia. Duk pedan larak penyakit itu dengan dia. Bila dia minta sihat, Tuhan kena bongkak penyakit. Bongkak penyakit dia, masuk hospital, buat operation apa semua. Nampak tak? Keluar hospital, sihat lah. Lepas 3 hari pergi Mekah. Nampak doa lah. Minta doa sihat, tapi Tuhan bagi sakit. Sakit tu penyakit dia. Supaya dia sihat, kena bawa keluar dah penyakit tu. Bila keluar penyakit, baru dia sihat, boleh buat kerja haji. Tengok. Dia kena faham tu cara macam mana Tuhan mengabulkan doa. Perbuatan Allah tu kita kena kenal. Itu kita panggil bil hikmah. Hikmah ni lah kita nak Allah nak bagi hikmah kat kita boleh faham. Kalau tidak ada hikmah, kita tidak faham semua ni. Hikmah tu kita perlu, tuan-tuan. Kalau tak faham hikmah, maka tu Allah Taala tu'til hikmata may yasha. Allah Ta'ala beri hikmah kepada siapa dia suka. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Tuhan bagi hikmah kepadanya, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Ada hikmah boleh buat kebajikan yang banyak. Tak ada hikmah tak boleh buat kebajikan yang banyak, tuan-tuan. Itu yang kita nak faham tadi. Jadi maka kata muslim, maka jadilah hakikat jaiz akan hakikat wajib, hakikat mustahil tiada sah dihukum oleh akal perkataan itu. Adapun beri pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat kepada hukum syarak, maka itu wajib kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan, menyalahi janji kebajikan, kekurangan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Jadi pendek kata kita nak faham tu. Adapun menyiksa oleh Allah Ta'ala atau orang yang Islam yang berbuat maksiat pada hukum syarak, iaitu harus pada akal dan pada syarak atau qaul Asy'ari. Menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata tadi ini Allah SWT menyiksa oleh Allah atau orang Islam yang berbuat maksiat. Kita faham tu, memang itu hukum syarak lah. Hukum syarak kata barang siapa langgar perintah Allah, maka dia akan dihukum. Mustahak. Dia tak kata kena hukum, mustahik. Dia guna bahasa tu. Mustahik ni makna kata kepatutan yang wajar di atas Allah. Nampak tak? Nampak tak? Kat cara kasar kita berbalui. Faham tak ya? Jangan kata orang maksiat tu Tuhan kena azab dia. Dia akan kena azab, tak betul yang kata tu. Nampak tak? Orang yang buat maksiat mustahik menerima azab. Nampak? Mustahik tu makna kata kepatutan. Nampak tak?
ke atas Allah. Kalau Allah siksa dia, patut. Nampak tak? Itu kita panggil mustahik, bahasa yang dipakai dalam hukum. Dia kena faham. Sebab ulama-ulama muktabar kita nak kata haram cukup takut. Kalau perkara haram tak mudah keluar. Tidak harus, Imam Syafi'i ni kita belum. Banyak tidak harus dia. Dia tak kata haram, dia kata tidak harus. Tengok depan lapik nak cakap tu kata tadi, kerana nak pelihara sifat jaiz tu yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib ada sifat jaiz kepada Allah, yang sifat Allah kepada Allah Taala. Baik, syahadat bahawa mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya, tetapi jika sudah ta'alluq qudrat Allah Taala dengan menjadikan dia, iaitu wajib jadinya, dan jika tiada wajib jadinya, saya lazimlah ia lemah Allah Taala itu menjadikan mustahil seperti barang yang telah lalu sebutnya, tetapi wajib dinamakan wajib ardi. Itu dia nak. Kalau kita kata dengar guruh peti ni, kita ni kata apa? Nampak tak? Lah confirm orang yang berakal dengan hukum adat, ya, akal kita terbina pada umur kita 28. Umur kita 28, akal kita habis dah dekat tu lah. Akal tak akan berkembang dekat 28 ya. Kita punya fizikal 22. Ini kata Sayyidina Ali kata dalam satu hadis. Dia kata kita punya rongga ni, kerangka kita ni hanya berakhir ciptaan dia sampai ketika umur 22. Masa tu tulang kita besar tu, tak besar lah. Nak tinggi pun tinggi tu lah, tang-tang umur 22. Jadi sebelum 22 tu kita kena usaha lah, nampak? Makan ni, buat tu, bersenam ke apa semua, tu jadi besar dan apa semua bergantung kepada sebelum 22. Akal kita pula 28. Bila sampai umur 28, terhenti dah akal tu. Dia akan tambah akal dia dengan ilmu dan pengalaman. Tu dia, nampak? Bila ada ilmu, ada pengalaman, akal itu akan berkembang lah. Dia makna kata, itu kata musannif, ya, pada hukum syarak tadi ini kita pakai pada akalnya. Kalau kita lihat tadi ini, maknanya kalau Allah mengazab satu orang maksiat, ya, itu sah pada hukum syarak. Sebab ada dalil. Quran sebut banyak, okay? Orang yang maksiat, orang yang dosa, Tuhan sebut azab dan neraka. Sebut, ya. Dan begitu juga sah pada hukum akal. Hukum akal pun sah. Kalau Tuhan tak mau azab dia pun boleh. Dia tak mau azab. Dia tak mau azab. Sepanjang hayat dia tidak buat kerja, dia tidak buat kebajikan. Seorang perempuan sundal, daripada muda sampai ketua, duk buat kerja sundal, persundalan. Nampak? Tak ada jalan-jalan yang nampak kebajikan. Secara umum kalau orang tengok secara kasar, orang kata apa? Dia ni ahli neraka. Anak neraka dia masuk ya. Sebab tu bila dia balik pada kampung, ni ceritalah. Orang Yahudi ni, dia balik kampung dia, orang kampung halau dia keluar. Perempuan ni jangan pergi masuk kampung kita. Sebab dia perempuan sundal. Dia akan bawa keburukan dalam kampung kita. Halau dia keluar. Dia pun keluarlah, kena halau. Sambil duduk jalan keluar tadi ni, rasa dahaga. Bila dahaga, dia pun tengok ada satu bekas ayak. Dia pun cedok ayak dengan but. Dia pakai kasut but, dia cedok kasut but, dia minum. Tengok-tengok di belakang dia, ekor anjing jalan ni dahaga anjing. Hang pun lagu aku juga, dia kata, nampak dia. Dia pun cedok ayak bagi anjing tu minum. Dengan kerana itu dia masuk syurga, nampak tak? Tu habis macam mana dia kata? Ini kerja Allah. Itu hukumnya harus. Harus. Sebab tu kita kata tadi ni, kita nak masuk syurga atau neraka harus pada Allah. Tapi kita kena mengimbau satu benda, kena cari. Kita kena cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Itu saja jalannya. Tuan-tuan, ingin masuk syurga, ingin dapat pengampunan daripada Allah SWT, cari rahmat Allah. Boleh tak? Rahmat Allah ada pada masa, ada pada tempat, ada pada orang, ada pada benda, ada pada ketika, ada pada amalan kebajikan. Kena carilah. Barang siapa baca Alhaakumut Takasur sekali, sama dengan 1000 kebajikan. Itu dia. Besar. Alhaakumut Takasur, habislah. Ni ambil alha saja kacau lah. Surah tu berhabis baca. Surah Takasur tu baca berhabis satu surah, tuan-tuan, untuk hadis Nabi 1000 kebajikan. Barang siapa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, 200,000 kebajikan. Barang siapa kata la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yatakis sahibata wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 1 juta kebajikan, 10 kali baca. Tu dia. Tu kena cari ya. Barang siapa sembahyang sebelum asar 4 rakaat,
dia mendapat rahmat daripada Allah. Dirahmati Allah akan orang yang sembahyang 4 rakaat sunat asar dia. Boleh. Itu semua rahmat. Kena cari rahmat tu. Rahmat-rahmat ni lah yang akan mengimbau bawa kita kepada syurga, tuan-tuan. InsyaAllah. Takat tu lah tuan. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim nabiyina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.